warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah. Saya teruja sebab nampak wajah-wajah yang bersemangat nak mendalami Al-Quran. InsyaAllah kita akan ada bukan tiga sesi tapi tiga bentuk lah ataupun method kita punya pembelajaran ni. Pertama sekali kita akan baca surah Yasin. Sebab Ustaz Hamis dah terangkan kita surah Fatihah kan. Kita akan baca surah Yasin seorang-seorang boleh? Tak boleh? Tak boleh, tak apa, ramai-ramai. Takut kalau seorang-seorang nanti tinggal Puan Sri kurang lah nanti. Saya pun tak ada nanti Ustaz. Oh, saya pun tak ada, Sri pun hilang nanti tak, insyaAllah kita baca ramai-ramai, tapi saya gunakan kaedah yang saya buat sendiri, namanya kaedah Ar-Rumi. Nanti pertemuan hukum tajwid kita akan bincang macam mana kita nak kuasai melalui tulisan Rumi kan. Sebagai contoh alif baris bawah, nun mati, lepas tu kaf yang kita baca inkana tu kan. Kalau kita mengaji kadang-kadang sebut inkana. Tapi kalau alif baris bawah kita gantikan dengan huruf I, kemudian nun yang mati dia huruf N, kalau baris atas NA, baris bawah NI, baris depan NU kan. Okey. Lepas tu kalau baris mati tak ada penambahan apa-apalah, jadi IN. Lepas tu kaf tu lelaki. Okey, kaf ada lelaki. Jadi bila kita sebut INK dalam bahasa Inggeris dakwat kan. Macam ni kita sebutan tepat untuk dakwat ing kan. Bila ing itulah ifa. Tepat pula kita sebut ing bila kita bahasa Inggeris ing kan. Tapi tapi kalau mengaji kita pun bunyi wa in kana, sebab kita tak jumpakan huruf nun dengan huruf kaf tu. Jadi kaedahnya satu. Yang kedua, kadang-kadang kita baca Fatihah kan. Kita alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil bunyi kan, tambung. Rabbil kan. Tapi kalau bayar bil api ada cakap, saya nak bayar bil api. Saya nak bayar bil air, ada tak? Saya nak bayar bil telefon, tak ada kan? Jadi sebutan betul adalah rabbil alamin, macam tu. Macam nak bayar bil air, bil telefon. Saya nak bayar bil air, memang bayar bil telefon kan. Jadi bil, kenapa bunyi bil? Bil alamin. Nanti kita akan belajar juga macam ni nak sebut huruf yang sebetulnya. Itu sebenarnya Allah sembunyikan. Pada setiap huruf tu dia ada bentuk mulut kita. Contohnya huruf sin. Sin ada gigi 3 kan. Jadi bila kita sebut bis, nampak gigi dah. Kita ada orang ngaji bismillah, gigi tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut bis, gigi nampak. Sebab sin tu ada gigi. Jadi bila ada gigi kita kena tunjuk gigi kita. Sod, aus, mulut kita macam ni. Kalau tepi, off, buka as. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bukan bi ashabil fil. Nanti kita ni kan nanti kaedahnya insya-Allah nanti saya buat latihan lah. Macam contohnya kita nak sebut huruf sod dan tepat macam ni. So wali sosna minal musni musasal wali sasa. Itulah kaedahnya kan kalau kita nak belajar nak tepatkan. Jadi so wali sosna minal musni musasal wali sasa. Tapi kalau minta sos cili pula, sos ulukan sos cili tu betul pula sos kan. Tapi ada ulukan sos sos cili, tak ada sos kan. Tu kaedahnya, insya-Allah kita akan belajar Okey. Saya tak pasti saya boleh share screen ke tak. Okey, boleh kot. Saya ada slide Allah SWT. Sekejap saya schedule dulu. Boleh tak? Rasanya boleh kot Ustaz. Rasanya boleh kot. Sekejap saya kena pergi kat window saya. Sekejap. Tak keluar lah pula. Tak boleh kot. Saya tekan present now. Present now, okay. Dah jumpa dah. Tapi kat mana Sekejap. Your entire screen tu?
Okey, kita jumpa tak tengah ni tapi Allah SWT entire screen A window, present now a window. Window pun boleh, entire screen pun boleh. Tak boleh, dia keluar lain. Kalau entire screen, apa yang Ustaz buat akan nampak semualah. Yeah. Kalau a window, apa yang nak nampak saja nampak. Saya dah keluarkan dekat saya punya window tapi tak ada dalam ni. Ustaz klik yang dekat apa tu kan atas. Okey, oh faham. Okey, saya kena klik dulu. Yes. Klik kat gambar tu, kat gambar tu. Select window or screen. Sekejap Ustaz pilih. Okey. Faham. Macam ni, lepas tu saya window saya. Okey, saya akan jumpa ni. Ya. Select window mana yang nak. Okey. Jumpa tak? Nampak tak semua? Dia tengah loading. Dia tengah keluar. Loading. Loading. Nampak dah. Okey. Boleh? Boleh. Nampak? Ada. Kalau saya pindahkan sini nampak Nampak Ustaz. Macam ni nampak. Dia bertukar-tukar tak? Dekat presentation. Okey, boleh Ustaz. Nampak? Boleh? Boleh. Nampak? Saya dah pergi nampak. Okey. Nampak. Pergi presentation, tekan di bawah tu. Okey, dah keluar dah. Stop ke apa? Gambar cawan. Okey, tak apa. InsyaAllah. Kalau nampak saya ada slide untuk tu. Jadi lepas daripada kita mengaji sama-sama surah Yasin, kemudian kita akan masuk tadabbur. Tadabbur ni maksudnya ialah apa yang kita baca tu kita akan terjemahkan dan saya akan bawa dalam bentuk tafsir. Apa maksud Yasin kan? Al-Quranil Hakim. Okey, jom. Kita buka dengan Al-Fatihah dulu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Saya dengar bacaan tadi, alhamdulillah Ustaz Hamis ni ajar Fatihah memang terbaik. Makhrajnya terbaik. Kena tegur juga ke? Makhraj kita kadang-kadang. Kita sebenarnya orang Melayu kita lemah pada makhraj. Okey, lemah pada makhraj. Kita huruf ra kita tak tebalkan kan. Tu kelemahan kita lah kan. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Kita dulu suka mengaji sambung-sambung tu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi gitu. Sebab kita suka sambung-sambung. Itulah masalah kita. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan cuba perbaiki. Jom. Kita masuk pada ayat pertama. Saya baca dulu, lepas tu cuba kita baca ramai-ramai. Nanti kalau ada kesalahan, telinga saya sensitif, jangan takut. Telinga saya sensitif. Saya boleh mengajar satu dewan yang 1000 orang, saya boleh tahu orang tu salah. Orang tu salah. Saya pernah mengajar 1000 orang depan saya dalam dewan besar untuk tajuk keadaan Rumi, tajuk keadaan Rumi. Okey, jom kita baca sama-sama. Saya boleh tahu siapa yang baca betul, siapa baca tak betul. Walaupun semua mute mic ni, saya boleh baca, saya boleh tahu. Saya boleh tahu sebab mulut kita, dia mulut kita. Dia macam mata piano kan. Dia tak dengar bunyi pun tapi orang dah tahu dah. Okey, dia picit ni salah bunyi dia. Dia sebenarnya kaedahnya sama. Kaedah sama. Macam kita main piano kan. Kalau kita salah picit button tu memang akan keluar bunyi lain lah. Tapi bila dia letak je makhraj makhraj huruf tu kat tempat lain, dia akan bunyi lain. Macam tadi lah, bis. Nampak gigi? Kalau dia kata Bismillahirrahmanirrahim, mulut dia tak terbuka, gigi tak nampak, dia bukan tempat huruf sin. Tempat huruf sin itu kaedah ni. Jadi insyaAllah dengan kepakaran tu kita kongsi sama-sama macam mana kita nak kuasai makhraj dengan tepat. Jom. Kita belajar auzu dulu walaupun Ustaz Hamis dah ajar auzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, jom.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba. Makhraj huruf alif tu a. Okay. A. Lepas tu makhraj huruf ain dia a, sepit. A. Jadi kalau a'udzu ain salah makhraj dah. Dia dia mula-mula nafas kita ni macam lancar dia. Lepas tu sengau sikit. Okey, nampak dah. Okey, tepat. A'udzu bil. Kadang-kadang orang ngaji a'udzu billahi a'udzu bukan a'udzu. A'udzu. Okey. Nanti kita akan tersangkut. Mungkin a'udzu kita lepas, tapi nanti kita sangkut pada kalimah sabbihisma rabbikal a'la. Kan kebanyakan kita sebut a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Salah. Ini apa dulu? Dia bukan tak apa. Okey. Dia dia tak bunyi la. Dia kan tak apa insya-Allah. Kita cuba dulu. Okey, jom sekali lagi. Auzubillahi. Okey, 1 2 mula. Okey, alhamdulillah boleh sikit-sikit. Sebab kadang-kadang kalau tak ditegur kita seronok aje auzubillah kan nanti. Tapi bila kita tegur, kita dah berhati-hati dekat auzu. Okey. Betul kalimah syai. Malu syai. Syaitan. Bukan syaitanir. Sebab kita jumpa huruf ta kan. Kita jumpa huruf ta tebal. Kita akan automatik mulut kita dah tukar dah jadi bukan syaitan. Tahulah kita marah dengan syaitan tapi janganlah. Ini marah dengan syaitan ni kan. Syaitan. Tengok cerita Piramli yang karakter Ahmad Nisfu tu. Kan dia bila dia berlakon, dia kan hafal skrip malam tu kena kacau, ada yang main trompet lah, lepas tu dia betulkan motor lah, lepas tu ada suami isteri gaduh pasal anak berak siapa nak basuh lah kan. Kan besok pagi dia tak hafal lagi skrip. Semua punya lapuk. Dia masuk tu kan dia skrip dia tak hafal lagi sebab terganggu malam nak hafal kan. Besoknya masuk dekat set, dia kata kita betapa senang dia punya hati, better lah yang digelarkan setan Aminur Rashid. Muhammad Nisfu jerit keluar, bukan setan lah, syaitan. Nampak? Jadi Ahmad Nisfu punya makhraj betul, bukan setan lah, syaitan. Sultan dah, rupanya salah, bukan syaitan, sultan. Kan sultan. Jadi better lah yang namakan Sultan Aminur Rashid. Tapi oleh kerana salah ngafal, malam tadi tak boleh hafal, dia bunyi setan Aminur Rashid kan. Tu yang keluar tu apa nama? Allahumma salli. Dia kata Datuk ahli nujum marang kerapu sepunden marang sekepar tu kan. Dia kata malam tadi beta bermimpi jadi satu taik lembu jatuh atas kepala beta kan. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya tuanku akan ditimpa penyakit malaria tapioka. Dia kata bukan kat sini, jatuh kat bahu. Kalau bahu bahaya. Itu asal dia.
Datuk Muhammad Bendahara dia kata, ada perkhabaran apa untuk beta hari ni? Ada tuanku, seorang saudagar saudagar meminta tuanku merasmikan kandang rimaunya. Kandang rimau, ladang limaunya. Itu kan sikit je lari. Kandang rimau dengan ladang limau. Kan? Jadi sebenarnya dalam cerita Piramli ni kalau kita belajar betul kan, dia ada apa nama, Allahumma salli alaihi wasallam. Dia ada belajar tentang makhraj tau. Bukan syaitan, syaitan kan. Bukan setan lah, syaitan. Amat itu betul. Okay. Yang kedua, perasan tak kita yang bila dia baca surat tu, wal kurma kehabisanul ladhi, bukan kurma, wal kurma. Kan kita kurma tu yang ayam masak kurma, daging masak kurma tu semua kurma. Daripada mana datang perkataan kurma tu? Tak ada kurma pun sebiji dalam kita punya masakan tu, tapi kenapa ada kurma namanya? Kan rempah kurma kita panggil, bukan kurma, dia kurma tu sebenarnya yang betul ni kan. Dalam dia ajar kita banyak, insya-Allah kita akan cuba belajar tentang tu Okey, jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Last. Okey, nampak je. Syai dan nipis, lepas tu ta dah tebal. Okey, tepat sekali. Tepat macam tu Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nanti akan datang kalau boleh tukar nama-nama ni kan, macam Wahidah ni saya nampaklah Wahidah Seri Hati. Okey. Akak Noru ni akak siapa nama akak? Saya. Okey. Faiza. Okey, ni nama ni ni ada Muhammad Mukamil ni Saya guna suami punya sebab mak tengah guna apa ni. Mak tengah guna handphone. Okey, tak apa. Nanti kalau saya tak sampai hati nak panggil Muhammad Mukamil. Okey, faham tak? Masita. Siapa? Anita? Masita. Masita. Dia Masita. Bukan Masita, Masita. Kejap, siapa yang on mic dia ada suara mengaji ke belakang? Masita buka. Saya. Ada orang ngaji lah. Okey. Jadi memang kita akan ada masalah sikit macam ni lah. Kalau ni tak apa. Saya boleh kalau tak ada ni pun saya boleh nampak bentuk mulutnya, saya dah tahu insya-Allah boleh. Okey, tak apa. Yang penting suara saya ni dapat didengari. Lepas tu nanti kalau nak ngaji kita buka. Macam tu insya-Allah. Jom. Okey, kita baca bismillah. 1 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah tak ada masalah insya-Allah. Rasa Ustaz Amin dah betulkanlah bismillah. Okey, cuma sin kena nampak gigi lah. Bis bis. Nanti kita baca minal jinnati wan nas. Tu. Kan last. Qul a'udzu birabbin nas. Gigi nampak. Malikin nas. Tu. Okey, gigi nampak. Kalau gigi tak nampak salah. Malikin nas. Tak, salah. Malikin nas. Tak. Malikin nas. Kita kalau belajar muqaddam ataupun kita belajar Iqra ataupun juzuk 30 bawah tu belakang tu, dia semua ada latihan makhraj sebenarnya Kalau kita baca untuk ha. Ha bukan kat sini. Ha di sini Pak Cik. Bukan bongo. Bangau, bukan bangau Pak Cik. Bongo gitu kan. Bukan di sini bongo kan. Jadi makhraj untuk ha kat sini. Macam kalau kamu itu ha. Tu mengeluh.
Nah itulah makhraj dia. Sebab itu mengeluh ni sebenarnya gini, gini, dia terapi sebenarnya. Terapi. Nak lapangkan dada kita sebab dalam paru-paru kita oksigen yang tersimpan lama tu kalau kita tak keluarkan dia berat. Kita rasa macam pernafasan kita pun jadi berat. Jadi misalnya kita nak lancarkan pernafasan kita, gitu kan. Lepas tu tarik nafas baru. Tarik nafas baru, jadi oksigen yang ringan tu masuk dalam paru-paru kita. Yang tadi terkumpul lama tu berat, kita buang. Okay. Sebab itu kita akan rasa tenang kalau kita ni. Okay. Tapi kalau kita mengeluh macam tu kan tak bagus kan. Tapi ada cara kaedah terapinya bila baca Quran. Mana? Surah mana? Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Ha wal qamari idza talaha. Nampak? Wan nahari idza jallaha. Ada ha. Yang ha belakang tu semua adalah untuk latihan makhraj huruf ha. Dia bukan ha. Ha kat mulut. Ha. Betul sebut huruf ha. Tak tepat. Kalau mulutnya bergerak tak tepat. Bukan. Kalau kita tertarik ni, ni tertarik. Ini ha. Dia mulut kita statik. Sebab dia keluar dari sini. Dia bukan tarik je. Itu huruf ha. Okay. Kalau ha ni kat sini. Sebab itu dia sama dengan mata piano ni. Mata piano ni. Kita salah picit dia bunyi huruf ha angin. Tapi ha kat sini. Mulut kita tak gerak. Kalau nampak tertarik je. Sebab itu saya cakap kalau 1000 orang dalam dewan saya boleh tahu dia salah sebut. Sebab saya nampak mulut dia tertarik. Tertarik je ni je. Ini huruf ha lah. Ha. Kalau ha, tak payah. Ha. Itu kaedahnya untuk kita ya, insya-Allah. Okey, jom. Okey, bismillah selesai. Kita masuk huruf yang pertama, surah yang pertama ataupun ayat pertama. Yasin. Okey, ya dua harakat, sin 6 harakat. Yasin. Okey. Ya ni ya alif hamzah tau. Dia bukan ya. Ya kan? Ya, okey, ya alif, ya. Okey. Lepas tu ya alif, lepas tu sin ya nun. Sin. Lidah kita yang last tu ujung lidah kita kena langit atas. Pastikan ujung lidah kita ni kena langit-langit atas. Yasin. Sebab ejaannya sin ya nun. Nun makhraj dekat atas, dekat langit-langit atas. Okey. Yasin. Okey, tepat. Sebab dia punya lidah ujung lidah kena langit atas. Jadi Yasin betul ya. Okey. Yang sama makhraj dengan huruf sin tadi tu adalah huruf yang nun tadi ada huruf lam. Al. Al. Terus buat al. Tak payah terikut ni, tak payah. Siapa Mazwin tak payah terikut. Dia relax je. Al. Tadi terikut ke tepi ni. Al. Tak payah terikut tu. Biasa je al. Jadi ujung lidah kita kena langit-langit kan? Al. Okey, sama tak dengan kita sebut an? Kan? Ujung lidah kita kat langit-langit kan? Sebab itu makhraj huruf nun dengan lam sama. Al, an. Kan? An, al. Nanti kita bila belajar hukum ihfa,
Ikhfa ni sembunyikan bunyi nun yang mati tu. Macam nak sembunyikan, jangan jejakkan lidah kita kat langit-langit. Macam dia sepatutnya anfusahum kan, alif nun fa kan, anfusahum, tapi kita bunyi sebab kita tak nak jejakkan lidah kita kat langit-langit. Jadi kaedahnya macam mana? Alif baris atas A, nun baris mati N saja kan. Jadi orang nak selamatkan N jadi an, kita letak huruf G. Jadi lepas tu naik kat hidung. Hidung makhraj dengung kat hidung. Kat hidung. Rasa bergetar kat hidung. Kan? Rasa bergetar hidung tu makhraj dengung. Jadi kita sebut an, okey. Alif nun an, kita dengung kat hidung. Tak boleh. An kan kan. Jadi nampak? A-N an A-N-G anfusahum, bukan anfusahum. Anfusahum ujung lidah kita tidak kat langit-langit, tapi A-N-G anfusahum. Boleh? Kalau tak dengung kat hidung, kita bunyi ang je. Ang, A-N-G ang. Tapi bila kita dengung kat hidung tu dia akan gelincirkan sikit bunyi ang tu. Dia tak akan bunyi jelas ang, A-N-G ang. Tapi bila kita bunyikan dengung kat hidung tu, dia akan gelincirkan sikit bunyi A-N-G tu. Dia tak akan bunyi ang, dia bunyi ang. InsyaAllah nanti kalau ada masa nanti kita buat tajwid kaedah Arumi, dia ada kaedah dia, nanti saya akan ajar lah. Mudah je nak rasuai hukum tajwid ni. Tak payah hafal tak apa. Dia kita jumpa je alif baris atas A, nun baris bawah baris mati N sahaja. Okay, nanti kita akan belajar tentang tu insya-Allah. Nanti masa-masa lah insya-Allah. Okey, jom. Jadi Yasin. Sin ni 6 harakat, macam mana nak kira 6 harakat? 1, 2, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Contohnya Yasin, dah habis 6. Okey, dia kalau nak tahu 6 harakat ni macam nak kira, sebut 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Itulah tempoh 6 harakat. Kalau alif lam ya. Alif lam bau berapa? Ni 6 sekejap je. Kalau alif, okey, betul, alif lam 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Jadi tempoh sebut 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 itulah dia punya panjang mat yang 6 harakat. Ni 6 harakat. Okey. Allah SWT. Tapi kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Saya boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laju je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laju. Tapi kalau saya 1000, 2000, 3000 tak boleh laju. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 je tak boleh laju. Jadi kalau kita nak tahu 6 harakat, kita sebut 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Barulah cukup 6 harakat. Kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 laju, kita boleh sebut laju. 1, 2, 3, 4, 5, 6 laju dah. Itu baru 2 harakat. Tapi kalau 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 kan, itulah masalah dia. Okey. Jadi sin ini 6 harakat. Okey. Ya dengan sini huruf. Ya dengan sini huruf. Dia bukan ada maksud yasin apa. Ya dengan sini ya huruf ya, sin huruf sin. Okey. Nanti kita bincang dari sudut tafsir dia. Kenapa Allah sebut yasin? Okey, nanti kita bincang selepas ni insya-Allah. Okey. Tapi selain daripada huruf alif, alif je tak ada harakat. Itu kalau jemput alif, lam dengan mim, alif tak boleh baca alif. Kan? Dia tak, alif tak tahu, alif. Alif, lam, mim. Tapi selain daripada alif, semua 2 harakat. Tak kisah, jumpa hamim. Kan? Hamim. Jadi ha tak ada apa-apa pun pada apa dia, tapi tahu 2 harakat. Toha, dua, ha, 2. Okay. Jadi kalau kita jumpa huruf-huruf toha, alif, lam, mim ke, apa lagi? Toha, ha, mim. Kemudian kita jumpa lagi apa? Qaf,
Qaf. Dia bukan qaf. Wa ma bukan tu. Qaf 2 harakat. Okey. Yang tak ada harakat alif je. Jadi kalau kita jumpa nanti akan datang jumpa. Selain daripada huruf alif semua 2 harakat. Kecuali ada tanda yang berombak tu lah. Ada baris yang berombak atas. Baris berombak tu kalau pada huruf 6 harakat. Kaf ya ha ain sad. Kaf ya ha kan tu. Dia ada huruf-huruf dia ada tak ada. Jadi kalau tak ada tak payah 2 harakat. Okey, selesai. Jom. Termasuk pada seterusnya ialah Yasin wal Qur'anil Hakim. Semua? Okay. Okey. Wal Qur'ani jangan bunyi wal Qur'an, jangan terbabas wal Qur'an. Okey. Macam mana tips supaya tak terbabas? Huruf lam tu tak berbunyi, nun tu tak berbunyi. Paku tu lidah ke atas langit. Jadi wal Qur'an. Jangan wal lepaskan. Wal Qur'an. Kalau lepaskan dia akan bunyi le. Wal Qur'an. Betul. Okey. Lepas tu saya nak tahu macam mana betul tak huruf makhraj huruf ra mulutnya terangkat. Wal jadi ra-nya tepat. Kalau mulut kita terangkat wal Qur'anil Hakim. Qur qaf qaf ni Q. Okey, tu. Nanti kalau kita ngaji kul huwallah, kul KUL, kul huwallah. Kul ni maksudnya makanlah Allah. Kan jauh makna dia. Tapi kalau kul qaf QUL kul. Jadi kita tahu dah huruf qaf ni huruf Q. Jadi bila huruf Q kita akan tebalkan. Kul kan. Bukan kul. Kul a'udzu birabbil kul a'udzu bukan kul a'udzu kan. Kul. Jadi kul ni maksud dia adalah katakanlah wahai Muhammad, Allah ahad, Allah itu satu. Tapi kalau kita lipiskan makhraj huruf kaf kan, kul maksudnya adalah makanlah. Kan jauh makna so katakanlah makan pula. Katakanlah Allah tu satu, makanlah dia Allah yang satu, suruh makan Allah pula. Kan, suruh makan Allah pula. Sebab itu makhraj ni sangat penting untuk kita belajar, untuk kita tekankan, tapi tak jangan takut insya-Allah. Itu kaedah kita akan betulkan makhraj kita dulu supaya dia punya makna tak lari lah kan. Samalah sahabat qarib. Sahabat qarib, qaf ra ya ba qarib. Tapi kita bahasa Melayu sebut apa? Karib. Tahu tak maksud karib? Karib ni berasal daripada kalimah kaf, ra dan ba. Karib. Kaf, ra, ya, ba. Karib. Kaf, ra, ba ni maksudnya menyusahkan. Jadi sahabat karib, sahabat menyusahkan kita. Sahabat menyusahkan kita lah. Kan bahaya kan? Kau lah sahabat karib aku. Memang kau sahabat menyusahkan aku. Kan? Asal ajak makan aku je kena belanja kau orang kan. Sahabat karib. Kan sahabat karib. Kafra ya bakarib ni asal kalimahnya karaba. Kalau rujuk dalam hadis Nabi, man naffasa an kurbatan min kurabid dunia. Jadi kafraba tu maksudnya barang siapa yang melepaskan satu kesusahan, kesulitan, kepayahan kan. Seorang mukmin Allah akan lepaskan nanti kesusahannya pada hari akhirat. Jadi kurbatan, kafraba tamarbuta. Jadi kenapa kita kurban susah nak kurban? Bayar rotek kereta boleh. Kan? Kalau pakai welfare lagi lah 3-4 ribu setahun dapat seekor lembu. Tapi nak korban punya main susah korban kan. Barulah 600 berkira 600. 6 kira 600. Sebab apa? Sebab mungkin salah kita. Sebab kita kata korban, KORBN. Korban kafroba menyusahkan.
Itu korban menyusahkan kita. Sebenarnya kurban, qaf ra ba alif nun, QURBAN, kurban. Bukan korban, kurban. Okay. Kurban, qaf, kurban ni maksudnya adalah ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita sanggup beli, minta maaf bukan nak tunjukkan pada siapa-siapa. Saya tahu dekat sini ada Datin, ada Datuk kan. Ada kat sini? Tak ada? Puan Sri je ada Ustaz. Puan Sri ada. Puan Sri. Puan Sri yang tak ada pingat. Okey, tak apa kan. Kadang-kadang ada orang sanggup beli apa nama? Allah SWT beli Datuk Sri kan, bayar ratus-ratus ribu. Sebab apa? Sebab dia nak rapat dengan istana lah kan. Nanti kalau apa-apa dia dapat jemputan istana, lepas tu dapat pergi istana pakaikan pingat kan. Jadi kita ni nak dapat nak dekat diri pada Allah, jadi korban je lah, RM100 je korban nak dekatkan diri Allah. Kalau kita buat kat Kemboja lagilah murah kan. Buat kat Kemboja lagilah murah kan. Buat India lagi murah, RM280 je India kan. Jadi kita buat tu untuk dekatkan diri pada Allah. Jadi kurban. Kenapa kita susah nak keluar duit untuk dekatkan diri pada Allah, sedangkan kalau kita dekatkan diri pada Allah, minta je lah apa kita nak Allah bagi. Cara macam mana? Kurban lah. Kurban. Bukan korban. Kalau korban ni maksudnya menyusahkan kita. Sebab itu kita susah nak berkorban. Lepas tu dalam bahasa Melayu kita pula, istilah korban ni adalah mangsa. Dia macam kita kata guru umpama lilin. Dia membakar diri dia untuk menerangi kegelapan anak murid dia kan. Siapa suruh guru korban diri dia kan? Tak ada kan. Dia kurban, bukan korban. Korban ni mangsa. Sebab itu kita susah nak berkorban sebab makhraj kita tak betul. Mungkin dia kan sebab makhraj tu lah doa susah. Korban, menyusahkan. Sepatutnya kurban. Untuk mendekatkan diri pada Allah tu makhraj. Itulah makhraj penting makhraj ni. Nama orang Sabaria, tapi dia lah yang pandai-pandai kan? Sebab makhraj Sabaria bukan Sabaria. Doa tak ada untuk dia. Patutnya Sabaria tu. Maksudnya perempuan yang sabar, itu Sabaria. Kalau Sabaria, sabar je lah tengok kau ni. Sabar. Kan? Macam apa nama? Siddiq. Siddiq ni yang maha benar, yang paling benar Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi pergi orang Melayu kita letak nama Siddiq. Siddiq lah yang penipu. Siddiq lah yang tak boleh dipercayai. Sedangkan nama dia Siddiq, orang yang paling dipercayai, orang yang paling benar, Siddiq. Sad dal ya qaf, Siddiq. Siddiq kan. Bukan Siddiq. Kan hilang doa ni kan. Kita panggil Siddiq. Jadi orang yang benar kita panggil. Jadi dia pun aku orang benar, tak boleh cakap bohong sebab nama aku orang yang benar. Kan? Tapi kita panggil Siddiq. Siddiq, main sini kejap Siddiq. Rupanya Siddiq lah yang paling kau nipu. Siddiq lah paling kau nipu. Siapa yang beritahu kita Siddiq kau nipu? Piramli. Siapa dia? Siddiq Segaraka. Saudagar barang-barang antiknya. Siapa marah kena jual. Penipu besar Siddiq ni. Kan? Siddiq. Itu doa. Betul anak-anak kita panggil nama betul-betul supaya ada doa. Doa. Kan? Macam tu. Panggil dengan nama betul-betul. InsyaAllah. Okey. Jom. Yasin dah selesai. Wal Quranil Hakim pun dah selesai. Innaka laminal mursalin. Dengar dulu Innaka, 2 harakat. Wajibul gunnah. Innaka laminal mursalin. Betul bahasa mursalin. Ra tebal. Bukan mursalin. Mur. Kalau kita pergi dekat Mekah kan, haja murah, bukan murah kan dia sebab kan. Sebab mu jumpa ra mati, Arab ni makhraj betul lah. Haja murah kan. Murah dia bukan murah, kita murah. Mana murah ni mahal, murah kita nipis kan.
Dia mura nampak ra tebal. Okey. Jom kita baca. Jom. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Innaka saya nampak mulut dia ke depan. Semula 1 2 3. Okey, nampak. Mulut ke depan ni tepat lah. Kalau mulut tak ke depan tak salah lah Bukan mursalin. Okey. Okey, selesai. Jom. Okey. Saya rasa tiga ayat je malam ni. Jom kita baca daripada auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita baca Yasin, lepas tu baca wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Jom. 1 2 mula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Ketak bibir. Innaka laminal mursalin. InsyaAllah Jadi kalau yang saya tegur tu huruf mim kena, huruf ra kena tebal, lepas tu in kita sampai dengung kat hidung ni. In tu kena jelas. Okey, insya-Allah. Kita ada berapa orang Ya, dalam skrin saya nampak 1 2 3 4 5 6 Sepatutnya ada 27 Ustaz. 27. Oh, kita ada 14 orang ni. 27 orang sepatutnya. Okey, insya-Allah. Saya kejap. Saya hanya nampak 1 2 3 4 5 9 orang je. Macam mana kita nak Dalam ni ada 22. Dekat option, dekat more option, you boleh change layout. Oh, jap. More option, change layout. Okey. Lepas tu Jadi dekat orang ramai apa so okey. boxes tu juga banyak. Barulah nampak semua. Maknanya ada 22. Okey, baru nampak semua. Tadi Puan Sri nampak tiba-tiba dia hilang. Sebab mungkin itulah dia ke atas bawah ke atas. Okey, alhamdulillah. Jom. Kita masuk pada tafsir. Okey. First kali kita belajar tajwid. Kemudian kita akan betulkan bacaan kita, baca ramai-ramai yang kita tadaburkan. Jadi untung kita. Kita dapat 3 in 1. Satu, betulkan tajwid, makhraj ataupun hukum. Kemudian kita baca sama-sama untuk betulkan bacaan. Yang ketiga kita tadabbur. Okey, apa maksud Yasin? Okey. Sekejap saya share kalau Juz 22. Juz 36. Juz Yasin juz 36. okey. Pertama sekali kita masuk ini dulu. Yasin ni surah Makkiyah, bukan Makkiyah, Makkiyah. Makkiyah tu lain. Makkiyah ni maksudnya surah yang turun di Mekah ataupun surah yang turun sebelum peristiwa hijrah. Surah yang turun sebelum peristiwa hijrah dipanggil surah Makkiyah. Makkiyah, Makkah. Bukan Makkiyah, Makkiyah. Kemudian ada 83 ayat. InsyaAllah mudah-mudahan semua sabar. Ni baru 3 ayat ni. Kan kita akan jumpa lama lagi lah 83 ayat. Doakan semua panjang umur, sihat insya-Allah. Kita akan habiskan 83 ayat ni. Okey. Amin. Kemudian surah yang ke-36, kalau susunan dalam Al-Quran surah yang 36, surah yang turun selepas surah Jin. Surah Jin. Sebelum surah Al-Furqan. Okey, ini pertama. Okey. Yang seterusnya apa yang ada dalam surah Yasin? Kita bincang dulu apa yang ada surah Yasin. Kalau orang tanya, Ustaz, kenapa kita kalau anak nak periksa baca surah Yasin, kemudian Allahumma salli alaihi wasallam kalau pindah rumah baca surah Yasin, kemudian Allahumma kalau ada orang meninggal baca surah Yasin, lepas tu duit hilang baca surah Yasin, kenapa surah Yasin ni, kenapa tak surah lain ni? Jom kita bincang. Okey, kita kena tahu dulu apa yang ada dalam surah Yasin. Kenapa kalau nak pindah rumah baca Yasin, anak nak periksa baca Yasin, itu kita bincang. Okey. 3 persoalan pokok dalam surah Yasin ni. Pertama, keimanan. Yang pertama, bukti-bukti adanya hari kebangkitan.
Sebab ayat ni turun di Mekah, orang-orang kafir Quraisy kesalahan dia yang paling besar ialah mereka tak percaya tentang adanya hari kiamat. Mereka tak percaya tentang adanya hari kiamat. Nanti kita bincang dalam ni ayat ni, ada yang kisah nanti seorang orang kafir ni dia bawa satu tulang yang dah reput dah, kemudian dia hancurkan dengan tangan, dia tiup dekat angin. Dia kata, wahai Muhammad, Tuhan kau boleh bangkitkan lagi tak tulang tadi tu. Tu jadi sampai tahap tu orang kafir Quraisy ni dia dustai Nabi, lepas tu dia buat Nabi main-main macam tu je, dia olok-olokkan Nabi SAW kan. Nanti sebab orang-orang kafir Quraisy ni yang kesalahan besar dia, sebab itu Allah sebut dalam Quran, sebab mereka ni tak percaya tentang adanya hari kiamat. Hari kiamat. Okey. Yang kedua, Al-Quran bukan syair. Al-Quran adalah ilmu, kekuasaan dan rahmat Allah. Nanti kita sebut wama 'allamnahu syi'ra wama yanbaghilah. Nabi ni tak boleh bersyair. Kami tak ajar dia bersyair dan dia tak pandai pun bersyair. Okey, sebab apa? Sebab Nabi ni buta huruf kan? Sebab itu Nabi buta huruf. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi buta huruf itu suatu kelebihan bagi Nabi SAW. Kelebihan macam mana pula? Sebab kalau Nabi boleh baca, mungkin dakwaan orang kafir itu tepatlah bahawa Al-Quran ini adalah karangan Muhammad ataupun tulisan Muhammad. Sekarang ni macam mana Muhammad yang tak boleh membaca, tak boleh menulis, boleh mengarang Al-Quran yang macam ni punya cantik, yang macam ni punya cantik kan? Jadi ini menolak dakwaan bahawa Al-Quran adalah daripada Muhammad. Tu sebab itu saya sebut Nabi ni buta huruf, suatu kelebihan bagi Nabi SAW. Tapi kalau kita buta huruf, satu keaiban bagi kita lah, kan, kita tak boleh baca. Teruknya kita tak boleh baca. Semua orang boleh baca, budak darjah 1 pun boleh baca. Takkan kita tak boleh baca. Jadi kalau kita tak boleh baca, tak boleh menulis, kita aib. Tapi Nabi SAW tak. Itu kaedahnya satu kelebihan bagi Nabi SAW. Sebab menolak dakwaan orang kafir bahawa Al-Quran itu adalah tulisan Muhammad. Okey, yang ketiga, dalam persoalan keimanan, syurga dan sifat-sifatnya yang disediakan bagi orang mukmin. Dalam surah Yasin kita akan cerita tentang bagaimana bentuk-bentuk syurga tu. Bidadari-bidadari dalam syurga tu, bagaimana sifatnya. Yang seterusnya adalah mensucikan Allah daripada sifat yang tak layak bagi Allah. Selesai. Dan yang ni kita naik ke atas. Anggota badan akan menjadi saksi pada hari kiamat atas segala perbuatannya. Apa yang saya nak tekankan dalam tadabbur surah Yasin ni, selain daripada kita baca kan, supaya kita tahu, ni ayat yang kata ni. Jadi bila kita dah tahu makna dia, masya-Allah, takut kita. Allah sebut nanti dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin tau. Al-yawma, pada hari itu nanti, nakhtimu ala afwahihim. Kami akan nakhtimu ni patri mulut dia. Patri habis, tutup rapat. Dia bukan sekadar tutup je ni. Macam ni, kalau tutup macam ni, Allah SWT masih boleh lagi ni. Kan masih boleh, Allah SWT masih boleh sebut. Kau pergi beratur kat nombor ekor kan, tarikh sekian, bulan sekian, hari sekian. Kita kalau tutup mulut, nanti ada suara lagi kan, maksudnya boleh menafikan lagi kalau Allah nanti dakwa kita nanti di akhirat. Tapi kalau gunakan perkataan nakhtimu, bermaksud patri habis, tutup ni. Patri macam kapal yang bawa kontena kat tengah laut tu, oleh kerana patri dia punya seal dia punya welding dia tu sangat baik, sangat rapat, sampai air pun tak boleh masuk, boleh terapung kapal yang besar tu. Cuba bayangkan ada sikit je bocor, tempat welding tu, air akan masuk situ, akhirnya kapal tu tenggelam. Jadi bila sebut nakhtimu, mulut kita ni akan dikunci, bukan sekadar dikunci, dipatri, bukan sekadar ditutup, tutup masih boleh bunyi tapi dipatri. Allah seal terus, tutup sampai suara pun tak boleh keluar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dan ketika itu wa tukallimuna aydihim, akan bercakaplah tangan-tangan. Ya Allah, betul dia pergi beratur kat kedai nombor ekor. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka ni akan jadi saksi nanti di akhirat
Kaki pun kata, ya Allah betul. Tarikh tu sekian tu betul. Kaki ni, aku ni yang melangkah kata dia. Aku yang melangkah pergi tempat nombor ekor tu dia kata. Okey. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau kita sampai ayat ni kita baca, Allah takut ni kita, ya Allah, tangan kita jadi saksi. Lepas tu Allah SWT, kaki kita jadi saksi. Mulut kita tak boleh cakap apa-apa, yang akan jadi saksi tangan kita. Cuba bayangkan kita pernah ambil hak orang lain. Kita ambil orang lain, masa orang tu, siapa ambil barangku? Mana ada, tak ada ambil pun, mana ada. Kat dunia memang tangan tak bercakap, mulut kita boleh cakap, mana ada kau ambil? Aku tak ambil pun, kau main tuduh-tuduh je. Okey, tapi nanti kat akhirat, mulut tak boleh cakap, mana kau dah ambil? Yang akan bercakap tangan, ya aku ambil. Jadi mudah-mudahan kita baca nanti ayat ni, ayat ni yang cerita pasal dalil nanti bahawa kita di akhirat nanti akan jadi saksi, tangan akan jadi saksi, kaki akan berkata-kata. Itu sebenarnya Jadi ini kelebihan kita tadabbur. Okey, jom kita sambung terusnya insya-Allah. Okey, ayat yang ni kes yang kedua, persoalan pokok yang kedua. Tak ada tiga semua kan, tadi pertama ni kedua. Kisah utusan Nabi Isa dengan penduduk Antakya. Antakya ni kat selatan Turki. Antakya nama dia. Antakya, ketika utusan tu yang kita kata wajah min aqsal madinati rajulun yas'a tu. Itu kita akan bincang ayat tu tentang kisah Antakya, bila dia engkar, dia bunuh pula orang yang berdakwah pada dia tu. Nanti ini cerita kisah tentang Antakya. Okey, seterusnya ketiga, dan lain-lain. Apa lain-lain? Tidak ada faedah bagi orang musyrik. Kemudian Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ini menarik ni. Sebab saya kan, kalau siapa ikuti saya di Radio Aikim setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Hari ni hari Khamis, semalam lah 10 pagi kan. Saya bicara tentang rasional sunnah Nabi kan. Rasional sunnah Nabi SAW. Bab buah-buahan nanti insyaAllah. Tak lama lagi kita akan masuk. Bab buah-buahan, bab makanan Nabi SAW kan. Okey. Bila Allah kata subhanalladzi, maha suci Allah, subhanalladzi, ayat ni Allahumma subhanalladzi azwaja kullaha. Ini ayat ni saya kalau tak susun susah. Okey. Maha suci Allah yang menjadikan semua ni pasang-pasangan. Okay? Pasang-pasangan. Rupanya kita selalu makan limau, buang kulit limau. Maknanya kulit limau tu dia punya kebaikan. Kulit limau tu lah kebaikan. Okay? Saya tanya guru saya, Dr. Wan Nasharuddin, UKM. Dia memang pakar pemakanan Nabi SAW. Dia kaji tentang kitab Tibun Nabawi. Tibun Nabawi, perubatan cara Nabi SAW. Dalam kitab Tibun Nabawi tu ada kisah tentang makanan-makanan Nabi SAW. Okay. Jadi dia kaji, rupa-rupanya saya tanya, Ustaz, doktor, kalau betul kata doktor yang semua berpasang-pasangan, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Okey. Maha suci Allah yang telah menjadikan setiap sesuatu ini berpasangan. Bila Dr. Wan Nasharuddin kata kulit pisang tu, kulit pisang dengan pisang, kita selalu makan pisang, kulit dia tak makan. Sebenarnya kulit dia tu yang baik. Kulit dia tu yang baik, kulit pisang tu. Tapi pisang, kulitnya kita buang, pisang kita makan. Dia terbalik. Dia sebenarnya dua-dua tu, dia berpasangan. Okay. Jadi bila saya rujuk, Allahumma salli, jadi kulit durian tu betul lah doktor. Maksudnya kalau kita makan durian kan panas. Okey. Jadi kulit dia tu kita minum air daripada pangsa durian tu, betul lah. Dia kata betul. Sebab kulitnya tak boleh makan. Kalau kulitnya boleh makan kulit kan, tapi kulit dia berduri kan, tak boleh makan. Keras. Jadi makan dia minum air daripada pangsa tu adalah ubat panas durian tu. Satu. Yang kedua, kalau tak percaya dia kata kita makan durian, tangan kita bau. Bau durian kan? Bau durian. Macam mana nak hilangkan bau durian? Ambil kulit durian tu,
buka paip, lalukan air atas kulit durian tu, basuh tangan kat bawah dia. Hilang bau. Hilang bau. Hilang bau. Satu lagi, apa dia? Yang teori kalau kita bawa durian dalam kereta dan kereta nanti bau durian semua, macam mana nak hilangkan bau durian tu? Letak balik kulit. Tangkai durian tu belah, cocok dekat aircon tu. Rupanya dia dapat serap bau durian. Betul. Itu kajian dia buat. Dr. Wan Nasruddin buat. Rupanya betul lah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumidu. Maha suci Allah yang telah menciptakan bagi setiap sesuatu ni ada pasangan-pasangan dia. Itu baru buah-buahan. Belum lagi wa min anfusikum, daripada diri-diri kamu. Wa mimma la ya'lamun, daripada apa yang kamu tak tahu. Lepas tu Allah cerita pasal apa? La syamsu yang bagi laha an tudrikal qamar, nampak? Rupanya pasangan matahari tu adalah bulan. Ya, pasangan matahari tu adalah bulan. Macam tu rupanya. Jadi insya-Allah nanti kita akan bincang tentang tu. Jadi kalau kita bicara tentang ni, okey, Allah menciptakan suatu berpasangan, semua bintang-bintang di cakrawala berjalan pada garis edar yang telah ditetapkan. Okey, ajal dan hari kiamat datang secara tiba-tiba, dan sebenarnya Allah menghiburkan hati Nabi SAW terhadap sikap kaum musyrikin yang menyakitkan hati. Ini antara kita nak bincang tentang Allah SWT. Ni. Okey, ni tak payahlah, nanti saya akan cerita ayat 1 hingga 12. Tak apa, yang 1 dulu Ini fasa pertama. Dia ada 8 fasa Dia ada 8 fasa. Jadi kita bincang fasa pertama dulu. Dalam fasa pertama adalah ayat 1 hingga 12. Dia akan cerita Allah menegaskan bahawa Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang diutus menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Dan Allah membenarkan kenabian dengan Al-Quran. Itu yang datangnya wal Qur'ani. Waw tu dari atas, Quran tu dari bawah. Qur'ani bermaksud waw tu ialah waw sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim, dengan Al-Quran yang maha bijaksana. Dan innaka, sesungguhnya engkau adalah la minal mursalin, di kalangan rasul yang telah diutus oleh Allah. Jadi ini Al-Quran tu adalah bukti yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini fasa pertama. Jadi ayat 1 hingga 2 kita akan bincang, ayat 1 hingga 12 kita akan bincang tentang ni, menegaskan kenabian Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran tu sebagai membuktikan kenabian Nabi Muhammad. Okey, selesai. Jom kita masuk ayat pertama. Yasin. Para ulama kata Yasin ni adalah nama surah. Macam Alif Lam Mim Al-Baqarah. Selain daripada surah Al-Baqarah, namanya adalah surah Alif Lam Mim. Surah Alif Lam Mim. Jadi Yasin ni nama surah kata para ulama. Yang kedua, kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kan Nabi doakan Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, perdalamkanlah ilmunya dalam agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia tafsir. Jadi sahabat Nabi yang paling hebat dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ibnu Abbas. Bila turun ayat iza jaa nasrullahi wal fath, okay. Iza jaa, apabila telah datang, belum lagi datang kemenangan. Nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu ni adalah pembukaan kota Mekah. Zaman tu belum lagi pembukaan kota Mekah. Masih lagi dekat Madinah, belum buka kota Mekah. Tapi Allah dah beritahu dah, jaa past tense, fi'il madhi. Jadi jaa ni maksudnya telah berlaku. Sedangkan belum berlaku. Rupanya Allah gunakan perkataan jaa past tense telah berlaku. Itu menunjukkan pasti akan berlaku. Bila sahabat-sahabat dengar Nabi baca iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kepada kamu pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, sahabat-sahabat semua gembira. Satu hari kita akan kembali ke Mekah, kita akan dapat menguasai Mekah balik. Tapi Ibnu Abbas dah nangis dulu dah. Kenapa Ibnu Abbas nangis? Sebab dia faham bila Allah dah beri kemenangan pada Nabi, itu tanda ajal Nabi dah dekat dah. Dan bila Allah beri kemenangan pada Nabi, boleh buka balik Mekah, boleh tawan balik Mekah, itu bermaksud ajal Nabi dah dekat. Bila Ibnu Abbas kata, kau tak perasan ke
ayat ni. Ini menunjukkan bahawa ajal Nabi dah dekat. Baru sahabat-sahabat yang ketawa tadi semua menangis. Itu Ibnu Abbas. Okay. Dalam tafsir Ibnu Abbas, ya ni adalah singkatan kepada ya alif, ya wahai. Macam ya Allah, wahai Allah. Okay. Kemudian minta maaf kita punya ni boleh terus sponsori kita. Dia tak cut lagi Ustaz. Macam mana? Dia tak cut apa-apa pun terus je lah. Okey kalau dia ada limit Sepatutnya dia bagi 1 jam je, tapi saya tengok dia je okey je ni. Tak yang lepas Ustaz Amir sebenarnya sampai 1 jam setengah lebih dah. Okey. Kalau boleh tak apa. InsyaAllah. Okey, kita sambung sikit Okey. Allahumma salli kalau nak tanya terus tanya insya-Allah. Okey. Ya wahai, ya alif tu ya wahai, macam ya Allah. Sin itu adalah singkatan kepada kalimah insan. Kemudian sin itu dikecilkan dia. Ada kaedah bahasa Arab ni dikecilkan. Insan ni ramai. Kalau kita ya insan, saya pun boleh ngaku insan. Saya pun boleh ngaku insan. Wahai insan, tak. Tapi kenapa digunakan huruf sin? Sebab sin tu adalah singkatan kepada anisin. 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 Ya anisin. Jadi yasin. Tu. Ya anisin tu maksudnya yasin. Okey. Anisin ni tadi kalau insan tu umum, saya pun boleh. Tapi kalau anas lagi ramai. Kita malam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 27 orang. Kita ni anas. Maksudnya plural kepada insan. Seorang insan. Tapi plural kepada insan adalah anas. Anas. Okey. Tapi ada lagi yang singular tu, yang seorang tu boleh dikecilkan lagi. Jadi dikecilkan dengan cara anisin. Jadi anisin tu iaitu ya insan, tapi bukan kita Muhammad. Khusus kepada Nabi dia tunjuk. Kalau insan, saya pun insan. Tapi bila sebut ya anisin, wahai insan, tu Muhammad, dia tujukan kepada Muhammad. Jadi yasin ni maksudnya Muhammad, ya Muhammad. Ya Muhammad. Okey. Kadang-kadang kita jumpa nama Nabi kan, ala Toha ala Yasin. Kan dengan lagu Raihan. Ala Toha ala Yasin kan. Okey. Toha pun nama Nabi SAW. Cuma Toha ni bukan bahasa Arab. Toha bukan bahasa Arab standard. Toha ni bahasa Arab Quraisy Mekah. Jadi Toha tu maksudnya ya rajul, wahai lelaki, iaitu Muhammad maksudnya. Itu nama Toha, nama Nabi. Sebab Allah panggil Toha. Toha sini kau. Jadi Toha ni maksudnya wahai lelaki. Iaitu ditujukan pada Nabi SAW. Toha tu jadi kat mana kita nak jumpa semua yang Yasin, Toha, Alif Lam Mim ni boleh diterjemahkan? Dalam tafsir Ibnu Abbas nama dia. Nama tafsir tu tafsir apa? Tafsir Tanwirul Mikbas. Tanwirul Mikbas. Tu yang dipanggil tafsir Ibnu Abbas lah. Jadi dalam tafsir Ibnu Abbas, Yasin tu ya maksudnya wahai, anisin tu adalah ya Muhammad. Ya Muhammad. Okey, selesai. Yang ketiga, kenapa Allah mulakan surah ini dengan huruf ya dengan sin? Nak tarik perhatian orang kafir. Orang kafir ni bila dia selalu bersyair. Itu memang zaman Al-Quran turun di Mekah ini memang zaman kegemilangan syair-syair Arab. Syair-syair Arab yang popular lah. Macam kita mungkin zaman sajak ke, zaman pantun ke. Kan zaman pantun tu, sajak tu. Sajak ni bahasa Arab sajak, qaf, tiu, qaf. Sajak ni ialah yang huruf, kalau belajar dalam ulumul Quran ataupun tafsir Quran, yang belakang-belakang sama tu dipanggil sajak. Macam qul huwallahu ahad. Ahad. Bukan ahad. Ahad. Dal. Nanti belajar makhraj huruf dal senang je nak belajar makhraj huruf dal. Sebut macam ni. Budak-budak makan duduk dekat kedai mengada-ngada budak-budak ni. Itulah makhraj huruf dal yang sebenar. Dia bukan huruf dal di. Nanti fi amadin mumaddadah, dadah bukan mumaddadah. Kalau dadah haram di sisi undang-undang kan. Dia mumaddadah, bukan mumaddadah.
dadah. Jadi kul huwallahu ahad. Iyyaka na'budu, budu, bukan budu. Budu tu makan dengan nasi kerabu. Iyyaka na'budu. Pak Imam ni nak budu pula. Kan? Budak makan Itu Rabbil Alamin. Bil apa pula Pak Imam nak bayar ni kan? Tadi nak budu ni nak bayar bil pula kan? Tu susah ni kan? Bukan nak budu, nak budu. Okay. Jadi dal belakang, yang ha belakang dipanggil sajak. Sajak tapi kita syair tu macam sajak lah. Kan sajak. Okay. Jadi bila Quran turun, dia waktu sajak tu tengah hebat, tengah kuat. Memang tengah popular. Jadi bila sajak tengah popular, tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada orang kafir, Yasin. Orang kafir kagum. Apa ni? Sajak apa ni? Tak pernah orang bersajak macam ni. Sebab itu zaman, tak tahulah zaman saya ke zaman Puan Sri ni pun sama lebih kurang zaman saya kot. Zaman Juliza pun zaman saya kot. Yang Fida ni pun zaman saya, Fida Ismail. Saya rasa zaman-zaman saya lah, awal-awal 40-an ni kan. Okay. Kita ada lagu ekspedisi tu kan? Lagu ekspedisi. C-I-N-T-A-K-I-T-A kan? Lagu mengeja. Tak ada sebelum tu dan tak ada selepas tu, zaman tu tak ada. Yang ada lagu mengeja ni je lah. Ekspedisi je lah kan. Jadi kita punya, menarik yang lagu ni. C-I-N-T-A-B-U-T-A. Dia kan? Cinta buta kan. Jadi dia eja C-I-N-T-A-B-U-T-A, eja buta kan. Jadi okey. Lagu ekspedisi ni unik. Unik. Sebab dia mengeja. Mana ada lagu mengeja? Mana ada lagu mengeja kan? Okey. Macam tu lah Nabi SAW. Zaman tu Arab tak ada yang mengeja macam tu. Tapi bila Nabi datang dengan Yasin, orang Arab ni kagum. Kenapa? Apa ni? Ni sajak apa ni? Ataupun syair apa ni yang mula Yasin? Okey, jadi dia orang tunggu. Nak dengar lagi ayat berikutnya. Bila dengar ayat berikutnya, wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang maha bijaksana. Sampai tak maklumatnya? Sampai. Tapi kalau dia sebut je Bismillahirrahmanirrahim, wal Quran, tak sempat sebut Hakim, dah lari dah orang kafir ni. Dia kata Quran pun kita tak percaya. Yang lagi nak cakap Quran tu maha bijaksana. Tak payah bersurai balik semua kan. Tapi bila Nabi mulakan Yasin, dia orang kata ni hebat syair ni. Kan hebat syair ni. Macam mana boleh mulakan Yasin, tak pernah dibuat orang ni. Tu sebenarnya kaedahnya adalah untuk menarik orang-orang kafir. Okey, satu. Yang ketiga tu. Yang keempat, kenapa dimulakan dengan Yasin, Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Kaf, Ya, Ain, Sad tu kan? Kenapa? Sebab itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ni adalah huruf-huruf Arab. Nak membuktikan bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu dalam bahasa Arab. Sebab Taurat dengan Injil dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Hebrew. Bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel lah. Kan? Tapi Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab. Jadi bila turun bahasa Arab, untuk siapa? Untuk orang-orang Arab lah. Yang ketika turunnya Al-Quran tu untuk orang Arab. Akhirnya tapi Al-Quran tu untuk semua manusia kan. Tapi Al-Quran tu untuk turun kepada orang-orang Arab. Yalah, maksudnya sebab Nabi berdakwah dengan orang Arab. Kemudian Nabi berkembang sampailah kita dapat Islam. Jadi Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Sebagai kemuliaan bahasa Arab. Okay, jadi bila sebut Yasin, ya huruf Arab, Sin huruf Arab. Jadi yang ni nak cerita pasal bahasa Arab. Jadi Al-Quran tu bukti bahasa Arab. Okay, kalau bukti bahasa Arab, kau dah pakar syair. Kau dah pakar bahasa. Bahasa yang mendalam guna dalam syair. Takkan tak boleh faham Al-Quran. Takkan tak boleh faham Al-Quran. Sebab itu orang kafir ni, bila dia faham Al-Quran, dia buat-buat tak faham. Dia buat-buat tak faham. Sebab itu Allah tempelak dia banyak. Sebab dia faham tapi dia buat-buat tak faham. Dia kata tak faham. Al-Quran bahasa Arab, kenapa kau tak faham? Bahasa kau adalah bahasa Arab. Nampak tu sebenarnya. Okay. Dan seterusnya ada juga dari sudut tafsir sumpah untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Jadi Yasin tu merupakan sumpah daripada Allah.
untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Jadi Yasin tu adalah nama surah satu. Yang kedua, Yasin tu adalah Ya Muhammad. Okay. Yang ketiga, untuk menarik perhatian orang kafir. Okay. Yang keempat adalah bukti bahasa Arab. Yang kelima merupakan sumpah Allah untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Itu. Jadi kita tahu dah, oh Yasin, oh Yasin tu Ya Muhammad. Okay. Jadi sebab apa tahu? Di Selangor ni ada seorang lelaki yang mengaku jadi Rasul Melayu. Kenal tak dia? Orang Kelang tak silap saya. Dia Haji Abdul Qahar. Haji Abdul Qahar. Saya tutup dulu kejap ni. Kita sambung kejap lagi. Haji Abdul Qahar nama dia. Dia mengaku jadi Rasul Melayu. Kenapa dia boleh mengaku jadi Rasul Melayu? Macam mana dia boleh mengaku jadi Rasul Melayu? Pada ayat ketiga surah Yasin. Bila dia kena tangkap dengan penguatkuasa, kan? Penguatkuasa Jais, di soal siasat, macam mana Tuan Haji boleh mengaku jadi Rasul ni, dia kata. Kan, macam mana dia kata cuba baca surah Yasin, dia kata. Surah Yasin turun kat dia, dia kata. Surah Yasin turun kat saya. Macam mana Tuan Haji kata surah Yasin boleh turun kat Tuan Haji ni? Cuba baca ayat ketiga, dia kata. Yasin dia kata. Sebab dia tak tahu Yasin tu apa, tak belajar tafsir. Dia tak masuk kelas kita ni. Kalau masuk kelas kita ni, tahulah oh Yasin tu maksudnya yang Muhammad. Dia tak masuk kelas kita ni, okay? Jadi Yasin, dia kata Yasin lah. Wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang maha bijaksana, dia kata. Innaka, sesungguhnya engkau. Inna, sesungguhnya ka tu engkau. Jadi innaka, sesungguhnya engkau. Dia kata engkau akulah. Sesungguhnya engkau. Saya lah Haji Abdul Qahar. La minal mursalin, benar-benar diutus menjadi Rasul. Sebab itu innaka, dia kata sesungguhnya engkau. Jadi ka tu saya lah. Jadi surah Yasin turun kat saya. Jadi engkau, sesungguhnya engkau adalah benar-benar seorang Rasul. Jadi sebab itu dia mengaku jadi Rasul Melayu tu. Rasul Melayu. Lepas tu dia kata, ya Allah Tuan Haji, dia kata, innaka tu Muhammad, bukan Tuan Haji, dia kata. Dia kata betul lah. Sebab innaka Muhammad diutus jadi Rasul kepada orang-orang Arab. Saya ni Haji Abdul Qahar, innaka, sesungguhnya engkau tu saya lah. Saya ni Haji Abdul Qahar diutus jadi Rasul kepada orang-orang Melayu. Dia kata, Masya Allah, mengaku jadi Rasul ni kan. Cuba dia baca Yasin. Yasin tu apa? Sebab Yasin dia tak faham. Yasin kita belajar malam ni ialah Ya Muhammad. Jadi macam ni nak dakwa awal dia kata Yasin tu Ya Muhammad. Boleh dakwa diri dia. Dia kan nampak. Dia tak belajar tafsir. Jadi dia kena tangkap bulan 3. Bulan 11 dia naik turun mahkamah. Kan, naik turun mahkamah, dia dah letih dah, memang asyik kena soal siasat je. Lalas bulan 11 tu dekat mahkamah Shah Alam lah, mahkamah Shah Alam. Dia panggil semua wartawan, dia buat PC, dia buat press conference, dia buat sidang akhbar, kan. Dia kata okey, pada tarikh hari ini, tak tahu berapa bulan 11 itu, boleh tengok kat YouTube pada tarikh hari ini, saya Haji Abdul Qahar dengan rasminya meletak jawatan sebagai Rasul. Dia letak jawatan sebagai Rasul. Kan. Lepas tu dia punya marah dekat wartawan tu. Dia kata biar padan muka orang Melayu ni tak ada Rasul, dia kata. Dia penat dah turun mahkamah, biar padan muka orang Melayu ni tak ada Rasul, dia kata. Macam apa dah yang lantik Rasul, ingat dapat offer letter ke, ingat dapat surat tawaran ke, ataupun kita menduga ke. Tak ada. Kan, tapi dia boleh ngaku jadi Rasul. Lepas tu orang marah. Rasul ni ada 313 orang je. Nabi ni ikut riwayat para ulama kata ada 124,000 orang. Kan? Jangan ngaku jadi Rasul dulu, ngaku jadi Nabi dulu. Sebab Nabi dia 124,000 orang. Ramai lagi. Kalau Rasul 313 ni tak masuk akal kau ni sebagai Rasul. Lihat dulu kan. Tapi itulah, dia tak faham tentang surah Yasin tu. Okey. Seterusnya, wal Quranil Hakim, kita bincang wal Quranil, waw tu demi. Jadi 2 kali. Pertama Yasin, Allah benarkan kenabian Nabi Muhammad. Yang kedua sin wal Quran, Al-Quran tu satu lagi jadi bukti kenabian Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran yang Nabi baca, Al-Quran diturunkan pada Nabi tu bukti bahawa Nabi itu adalah seorang Nabi. Seorang Nabi. Sedangkan dia tak tahu menulis. Bila tak tahu menulis, macam mana dia boleh datangkan suatu ayat-ayat yang macam tu punya cantik?
Kan? Jadi itu semua adalah Al-Quran yang turun daripada Allah, bukan ciptaan dia. Sebab itulah Nabi ni buta huruf, yang tak boleh baca dan tak boleh menulis. Okay, tak boleh baca dan tak boleh menulis. Itu kelebihan bagi Nabi lah. Jadi Al-Quran ni nak buktikan bahawa dari Allah. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu, bahawa Muhammad adalah Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakim Al-Quran ni maksudnya adalah Al-Quran yang maha penghukum. Jadi kalau nak cari apa-apa, cari hukum dalam Al-Quran. Okey, semua ada dalam Al-Quran hukum dia. Okey, yang kedua adalah Hakim tu maksudnya Al-Quran yang maha bijaksana. Kenapa bijaksana? Dia boleh cerita tentang kisah sebelum ni, okay. Kemudian dia boleh cerita tentang kisah zaman sekarang, kemudian dia boleh cerita tentang kisah akan datang di dalam neraka, dalam syurga, hari kiamat. Itu maksudnya Al-Quran maha bijaksana. Ini Al-Quran maha bijaksana. Kalau kisah sebelum ni dia boleh cerita pasal tentang Ashabul Kahfi. Dan bila Nabi Muhammad dicabar oleh orang kafir, dia kata sebab Abu Jahal ni hantar 2 orang lelaki pergi Madinah belajar dengan seorang pendeta agama Yahudi, yang pada pendeta agama Yahudi ni ada satu kitab yang menghimpunkan kisah orang-orang terdahulu. Kalau kita senang kat Google dia type Ashabul Kahfi, semua versi ada, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris semua ada. Tapi Nabi mana ada Google kan tu kan. Jadi semua bergantung pada Allah, wahyu kan. Okey. Jadi bila Abu Jahal hantar 2 orang utusan pergi ke Madinah belajar dengan seorang Yahudi yang dah tua ni, ada satu kitab yang menghimpunkan tentang kisah orang-orang dulu kan. Jadi Yahudi ni ajar kepada 2 utusan yang dia utus oleh Abu Jahal. Dia kata kalau nak tahu Muhammad tu nabi ataupun dia penipu, minta dia cerita pada kamu ni 3 perkara. Pertama, dia suruh dia cerita tentang pemuda yang tidur dalam gua selama 300 tahun. Okay. Yang kedua, cerita kepada kamu tentang seorang lelaki yang memiliki kerajaan timur dan barat. Yang ketiga, soalan ketiga ni soalan perangkap. Kalau Muhammad jawab, dia tipu, dia reka-reka. Iaitu tentang roh. Jadi Nabi tak tahu tentang roh. Yang tentang roh ni Allah terangkan pada Nabi pada ayat surah Al-Isra ayat 38. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada kamu wahai Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku. Itu maksudnya. Maksudnya roh ni Nabi tak tahu. Tapi kalau Nabi jawab, ini soalan perangkap lah. Yahudi kata, kamu tanya pertama dulu kisah pemuda yang tidur dalam gua selama 300 tahun. Kedua, tanya Muhammad tentang lelaki yang memiliki kerajaan timur dan barat. Yang ketiga, tanya tentang roh. Tapi roh ni kalau dia jawab, dia tipu. Sebab Nabi tak tahu tentang roh. Kita pula hebat orang Melayu tentang roh kan. Tadi baru kemumikan bapak kita meninggal kan. Bapak kita suka tengok wrestling, gusti. Tengah-tengah malam macam ada orang dengar tengok TV kan. Ya, macam ada orang tengok TV lah kat depan tu. Tengok wrestling pula tu. Mak kita kata, diam tu roh bapak kau balik tengok wrestling. Roh bapak kau balik tengok wrestling. Ada atas rumah. Kita boleh pula roh balik kan. Ataupun Allah buat kita kata ada orang mandi lah. Mak, macam ada orang mandi ya kat bilik air. Diam. Jangan tegur. Tu roh bapak kau balik mandi, dia kata. Roh bapak kau balik mandi. Tak ada. Roh ni tak balik-balik lah. Kalau dia masuk dalam kubur, kalau dia dapat nikmat yang baik, dia akan hidup dalam kesenangan, nikmat syurga dalam kubur. Kalau dia nak dapat, kalau dia jahat, dia dah dapat dah siksaan, macam siksaan api neraka dalam kubur. Dia takkan keluar-keluar, boleh balik-balik. Yang boleh balik tu Halloween je, yang orang putih tu kan. Dia percaya bahawa ada satu tarikh nanti pintu antara alam roh ni dengan alam dunia ni terbuka. Jadi roh-roh tu akan masuk balik semua ke alam kita ni, alam dunia ni. Sebab tu dia orang kena pakai baju macam tu, conteng muka macam tu supaya hantu tak kacau dia. Jadi ni geng aku kata dia. Geng aku kata dia. Sebab tu kena apa nama? Kena muka bawa pakai kostum hantu tu. Tu perayaan maksudnya Halloween. Okey, Allahumma salli. Tu kisahnya. Okey. Kat mana tadi kita? Tentang 3 soalan tu.
Tapi nampak tak yang Allah betulkan dalam surah Kahfi, Allah kata wazdadu tis'a. Dalam kitab Ar-Rakim bila orang Yahudi itu 300 tahun. Tapi Allah kata wazdadu tis'a, tambah lagi 9. Yang betulnya 309 tahun. Jadi siapa yang lebih bijak? Al-Qurannya kitab orang Yahudi itu. Okay, satu. Yang kedua, lelaki yang memiliki kerajaan timur dan barat adalah kisah Zulkarnain. Allah cerita Zulkarnain dalam surah Kahfi. Okey. Kemudian Allah buat yang roh, okey, roh Nabi tak jawab. Jadi bila orang kafir ni ajukan pada Nabi SAW ketika itu, okey, Allah SWT Nabi cuma tersilap kan. Yang Allah tegur Nabi dalam surah Kahfi ayat 23 dan 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Wahai Muhammad, jangan kamu katakan bahawa kamu akan lakukan satu perbuatan itu esok kecuali kamu sebut insya-Allah. Nabi terlupa sebut insya-Allah kan. Akhirnya wahyu tertahan, tak turun wahyu selama 15 hari 15 malam. Kenapa Allah tahan wahyu? Kalau Allah turunkan wahyu terus malam tu juga, besok Nabi boleh jawab. Sekarang Nabi tak sebut insya-Allah. Jadi orang kafir kata, oh wahyu ni Muhammad. Ya, wahyu ni daripada Muhammad sebab dia boleh bila-bila dia nak. Kemudian dia boleh arah Tuhan bila-bila dia nak wahyu. Tak, Allah yang beri dia, bukan dia boleh arah-arah. Sebab itu Allah tahan. Yang ketiga adalah nak buktikan bahawa apa yang kalau Muhammad boleh jawab pun bukan kerana Muhammad, adalah kerana Allah yang telah berikan Nabi wahyu. Nabi wahyu. Itu sebenarnya tertahan 15 hari 5 malam. Bayangkan dia keluar Nabi nak pergi sembahyang, tersempat orang kafir. Kan, apalah kau Muhammad kata nak cerita hari ni. Memang kau ni penipu betul lah Muhammad. Kan? Itu hari pertama mungkin. Hari kedua, memang kau pembohong, kau kata nak cerita semalam. Kan? Sebab itu Nabi ajar kita kalau nak berjanji, kata Allah sebut insya-Allah. Kan insya-Allah. Tapi kita insya-Allah buat main pula kadang-kadang. Macam mana buat main Ustaz? Ni nak bayar hutang lah. Bila nak bayar hutang aku? InsyaAllah lah minggu depan. Kan minggu depan. Minggu depan pun dia kata, kau janji minggu ni. Alamak, terlupa saya. Begini. InsyaAllah minggu depan. Dia jadikan insyaAllah tu lepas diri. Panjang lagi sikit insyaAllah. Dia cukup makhraj je. Mak wajib mutasir tu insya 4-5 harakat kan. InsyaAllah minggu depan dia kata. Jadi dia gunakan insyaAllah tu untuk melepas diri. Sedangkan Nabi SAW kena ejek, kena searcher, kena hina dengan orang kafir sebab Nabi lupa sebut insyaAllah je. Rupa-rupanya kalimat insyaAllah tu nak tinggalkan pada kita. Jadi Al-Quran tu maha bijaksana. Dia boleh cerita pasal kisah yang dulu-dulu, malah dia betulkan pula kitab yang ada pada orang Yahudi tu. Kemudian zaman sekarang relevan Al-Quran yang akan datang cerita pasal syurga. Itu Al-Quranul Hakim. Zai? Okey, jom. Innaka laminal mursalin pula adalah bukti kepada bahawa engkau Muhammad adalah benar-benar minal daripada al-mursalin yang diutus sebagai rasul, sebagai utusan daripada Allah. Jadi itu kita dapat belajar tiga malam ni. Yang pertama Yasin kita dah tahu dah. Yasin ni nama surah. Kemudian Yasin ni adalah ya Muhammad. Yang ketiga Yasin ni nak tarik perhatian orang kafir. Lepas tu Yasin ni sumpah kan. Yasin ni sumpah. Okay. Lepas tu Yasin ni bukti Al-Quran bahasa Arab sebab dia huruf hijaiyah. Lepas tu Al-Quran ni Hakim. Kenapa? Wal Quran, demi Al-Quran Allah nak jadikan sebagai bukti bahawa Al-Quran tu adalah daripada Allah dan Nabi yang bawa Al-Quran ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Macam tu kita punya sesi kelas kita untuk akan datang insya-Allah. Kita bawa 3. Pertama, kita belajar kaedah tajwid dulu. Kemudian ialah betulkan makhraj. Kemudian kita baca sama-sama, Itu yang ketiga kita tafsirkan. Supaya apa yang kita baca tu kita dapat tahu insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, insya-Allah kita jumpa hari Khamis minggu depan waktu yang sama. Okey, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Jadi kalau kita duduk sejam sebenarnya sebab kalau kita baca surah Yasin 83 ayat berapa minit? 15 minit kan? Lebih kurang kan? Okey. 83 ayat 15 minit. Okey. Kalau 1 jam berapa ayat kita boleh baca? Kalilah kali 4. 83 ayat kali 4. Letak 80 ayat. 80 ayat kali 4.
320 ayat kan? 320 ayat, 1 jam 2 juzuk lebih, 2 juzuk setengah kita boleh baca. Sebab surah Al-Baqarah 286 ayat. Kan? Juzuk 1, juzuk 2 dah sikit kat juzuk 3 awal-awal tu. Kita 15 minit 80 ayat. Kalau 1 jam 80 kali 4 320. 320 ayat kita duduk dengar je macam ni kan, kita dapat pahala macam baca 320 ayat sejam. Ni bukan sejam ni, sejam setengah ni. Kan sejam setengah ni lagi tambah lagi lah. Setengah jam. Kan, jadi untung orang yang belajar ilmu ni, untung orang yang duduk dalam majlis ilmu ni. Dapat pahala macam baca Quran, walaupun dia tak baca Quran, baca Quran macam baca 3 juzuk Al-Quran dalam masa 1 jam setengah. Satu lagi, kita solat tarawih 20 rakaat campur witir 3. Biasa 1 jam setengah habis kan? Walaupun kita tak solat tarawih malam ni, tapi kita dapat pahala macam orang solat tarawih 20 rakaat. Sebab kita habiskan 1 jam setengah untuk 20 rakaat campur 3 witir, 23 rakaat. Kan 1 jam setengah. Jadi duduk dalam majlis ilmu ni, kita dapat pahala macam baca 3 juzuk Al-Quran, kita dah macam solat 23 rakaat sebenarnya. Apa istimewanya untuk orang yang duduk ilmu. Sebab itu kata Nabi SAW, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Okay, kalau tak mampu, jadilah muta'aliman, jadi orang belajar. Okay. Kalau tak mampu juga, jadilah mustami'an, dengar je. Ada dengar je, saya faham kan? Dengar je, kita dengar je. Kalau tak mampu jadi orang yang dengar, jadi orang yang keempat kata Nabi SAW, orang yang cinta pada majlis ilmu. Kan, cinta, okey suka kita buat majlis ilmu macam ni. Dan kata Nabi, jangan jadi orang kelima, wala takun khamisan, jangan jadi orang kelima. Sebab orang kelima ni tak nak jadi orang alim, tak nak belajar, dengar pun tak nak, tak suka majlis ilmu. Kata Nabi, fatahlik, mereka ni akan binasa dunia akhirat. Jadi kita alhamdulillah tak baca pun tak apa. Tak baca pun tak apa. Sebab kadang-kadang itulah, tak nampak muka, tak tahu siapa yang baca, nampak huruf N je. Lepas tu nampak huruf S je, nampak huruf F je, tak nampak baca je tak baca. Tak apa. Maksudnya, ya. Saya nak tanya soalan sikit boleh? Boleh. Apa doa yang macam saya dengar selalu kita lepas solat kita doakan ibu bapa kita. Okey. Tapi ada juga yang kata kita patut juga doa untuk para nabi dan rasul. Dan ada rasul. Okay. Jadi macam apa doa yang kita patut doakan untuk para nabi dan rasul? Sebab mak bapak kita kata supaya roh mereka selalu dijauhi dari api neraka semua. Okay. Tapi macam nabi dan rasul ni dia dah golongan istimewa, jadi apa doa yang kita patut baca untuk mereka? Dia tak ada tuntutan untuk kita doakan para nabi dan rasul. Tuntutan yang ada adalah kita selawat pada Nabi SAW. Itu je. Okay. Jadi kalau kita doa, selawat cukup. Allahumma salli ala sayyidina, ataupun kita nak baca Allahumma salli ala sayyidina salatan tunjina biha min boleh pun boleh. Panjang atau pendek je boleh. Ataupun kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Cukup dah. Kat situ pun dah ada untuk Nabi Muhammad, ada dah anbiya al mursalin, para nabi dan para rasul Allah. Jadi sebenarnya tuntutan untuk doakan nabi doakan nabi-nabi dan rasul terdahulu dalam doa tak ada. Cuma ada hadis tentang kita punya doa ni akan tergantung selagi mana tak selawat pada Nabi Muhammad SAW je. Itu ada. Okey. Jadi doa yang kita tak boleh lepas dalam doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab pertama kita minta kebahagiaan hidup di dunia, lepas tu kebahagiaan hidup di akhirat. Lepas tu kita minta jauh daripada azab neraka. Bila jauh daripada azab neraka, syurga lah tempat kita kan. Okey, ini doa yang komplit, sangat komplit. Okey. Tapi orang-orang kita bila sebut Allahumma shalli Rabbana atina fid dunya hasanah, Pak Imam baca Rabbana atina, dah nak habis dah doa. Nak habis dah. Kalau Pak Imam sambung lagi, bukan lepas Rabbana atina fid dunya hasanah dah habis ke? Dia boleh sambung lain pula. Pak Imam kena marah kan. Sedangkan pada Rabbana atina tu adalah doa yang paling baik. Minta maaf saya sebut tadi huruf N, huruf S, huruf tu tak, bukanlah merujuk kepada huruf N ke huruf S ke huruf M gitu kan.
Tak. Saya nak rujuk pada Allah SWT. Kita ni kalau tak baca pun tak apa. Yang penting mustami'an. Jadi orang dengar pun cukup. Jadi orang dengar pun cukup. Kalau kita tak hadir malam ni pun tak apa. Tapi kita tolong sebarkan yang link-link ni malam ada kelas. Siapa nak join boleh join. Malam ada kelas. Disebarkan dia. Tapi dia tak klik pun, dia tak masuk ke dalam ni. Pun dapat pahala. Pun dapat pahala. Sebab tu Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Nabi kata jangan jadi orang kelima. Nabi tak tolong viralkan pun tak boleh. Ya. Silakan. Sorry saya nak tanya tu. Lanjutkan daripada poin Syarifah. Okey, Nur Hafizah. Kalau macam kadang kalau kita dekat office kan jadi macam bacaan doa majlis hari Jumaat kita kata okey semoga bacaan Fatihah kita sedekahkan kepada pahalanya kita sedekahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para anbiya. Jadi macam itu adakah dibenarkan? Dan dua sekiranya macam bila kita membaca Al-Fatihah semua ataupun apa-apa bacaan dan kalau kita niatkan untuk disedekahkan buat kedua kepada ibu dan ayah, kedua ibu dan bapa kita, kedua ibu dan bapa mertua, adakah ia dibenarkan? Ya, para ulama kalau kita kata jumhur ataupun kebanyakan para ulama kata sampai. Tapi yang confirm sampai adalah kalau dihadiahkan kepada ibu dan ayah. Sebab idza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, in qatat amaluhu illa min salas, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah waladun salih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Siapa anak yang soleh? Anak baca Quran, anak yang solat, anak apa tu? Anak soleh. Jadi kalau anak dia soleh, dia baca Fatihah dan dihadiahkan Fatihah itu kepada dihadiahkan Fatihah itu kepada ibu dan ayahnya, confirm sampai. Sebab itu kita kena tinggal anak yang soleh. Sebab itu pelaburan yang takkan rugi. Kan bila anak kita baca Fatihah kat atas muka bumi ni, malaikat panggil ayah kita ataupun mak kita dalam kubur tu. Sini dia panggil nama, contohnya panggil nama kan. Ambil ni anak kau kirim atas muka bumi ni. Balik gembira mak kita dapat kiriman daripada Allah SWT, daripada daripada anak-anak dia kat atas muka bumi ni kan. Anak muka bumi ni macam itulah. Macam mak kita kat kampung itu tak boleh balik kan. Tapi kita order Food Panda, hantar makanan untuk mak kita buka puasa. Wah seronok mak kita. Kan mak kita balas pula hantar ikan bilis 1 bungkus. Wah seronok ikan bilis 1 bungkus. Kan macam itulah keadaannya kan. Jadi kita pun seronok. Para ulama kata macam tu. Kalau kita doakan mak kita ataupun kita baca Quran dan hadiahkan pada mak kita, malaikat akan panggil dia. Ini ada kiriman daripada anak kau. Jadi mak kita kat sana akan gembira. Tapi kalau dah lama kita tak hadiahkan Fatihah ke ataupun baca Al-Quran kita, nanti ibu ataupun ayah kita tertunggu-tunggu mana anak aku ni. Kenapa dia tak kirim-kirim apa-apa tu. Jadi insya-Allah. Ustaz, ya. Yang itu kita memang kena niat ataupun kita baca je automatik hantar pada ibu bapa kita ataupun kita memang kena niat dulu? Kena niat. Oh, kena niat untuk sedekahkan pada ibu. Ya. Satu lagi Ustaz, kalau macam mana? Kena sebut kita nak sedekahkan Al-Fatihah. Niat ni maksudnya lintasan hati, bukan lafaz, lintas hati. Macam baca Fatihah ni nak bukan kena cakap aku sedekahkan Al-Fatihah ni kepada ibu aku, Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bukan. Tak, maksudnya kita baca tu dalam hati kita nak bagi mak kita dapat dah. Sebab niat tu adalah lintasan hati. Ustaz, satu lagi, majlis ilmu ni kalau yang tak berkena dengan agama, contoh macam apa-apa majlis macam kita kerjakan belajar kewangan ke apa kan? Itu dikira sekali Ustaz? Ya, ilmu. Tu ilmu. Walaupun penceramah tu untuk Islam pun sama jugalah. Ya. Kecuali kalau kita belajar nak merompak. Itu memang tak dapat lagi. Belajar jadi scammer. Belajar nak merompak macam mana, belajar nak nipu orang ke, itu tak dapat. Belajar jadi scammer. Tak belajar jadi scammer ke. Scammer. Okey, insya-Allah. Okey, Ustaz. Terima kasih. insya-Allah. Kita tak lama-lama nanti bosan nanti. Siap apa. Tapi tak sabar lagi. Oh, minggu depan dah lagi. Kalau lama sangat, alamak, dia kata lamanya kan, bila nak habis ni. Jadi insya-Allah. Kalau apa-apa, kalau Puan Sri kalau nak buat grup WhatsApp, masukkan saya pun boleh. Nanti nak tanya soalan,
Boleh, nanti saya Boleh kat masukkan. dalam tu. Kau ada perkongsian apa-apa ke, saya boleh share kat dalam tu. InsyaAllah boleh, nanti saya masukkan. Okay. Lagi Okay. satu, sebelum Ustaz nak ni live, kita doa penutup sikit lah. Kita doa sama-sama. Jom. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna wa nasina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Nanti minggu depan saya akan terjemahkan doa tu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, bagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Jumpa. Okay, Assalamualaikum.